Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi berada dalam bulan Sya'ban. Kita masih lagi diberi peluang hidup. Dan insya-Allah dalam tempoh kurang lebih 5 hari kita akan berpindah ke satu bulan yang pada dasarnya memang panas. Ramdu iaitu panas terik, panas kering kan, dan kita akan pergi ke bulan itu. 2-3 hari ni pun tengoklah, siapa-siapa yang biasa kerja di luar tu memang akan terasa kepanasan dan kebahangannya kan. Sekarang ni bolehlah kelek air, jangan buat lupa gigi. Minggu depan kelek air juga, sebabnya dahaga, jangan buat-buat, tak tahulah, besar jalan neraka. Dan insyaAllah kita juga perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi ada, masih diberi peluang. Kita tak tahu 5 hari lagi tuan-tuan, kita tak tahu ni apa jadi pada hari-hari yang akan datang. Dan sebab itulah kita sentiasa doa, tuan imam kita, tuan-tuan guru kita pun selalulah mendoakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah umur aku dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur aku juga dalam untuk bulan Ramadan nanti. Dan bulan Ramadan ni kita tahulah 1001 bulan kan, pelbagai tawaran istimewa. Kalau kita berakhir jual beli ni Ramadan ni, tapi janganlah pula nanti kita bulan Ramadan je buat ibadat, bulan-bulan lain tak buat. Sepatutnya bulan Ramadan itu ada kemuncak dia. Kita berlatih puasa patut lama dah. Sebab itu orang lama kalau dia nak start puasa, rejab tu dia dah puasa dah. Kemudian Sya'ban pun lagi dia akan lipat kali gandakan puasa dia. Ramadan sudah pasti kan. Jadi itulah tuan-tuan, sementara kita nak menuju ke Ramadan itu, perlulah kita ulang kaji jugalah kan. Ingat balik perkara-perkara yang membatalkan puasa ni. Kita tanya lagi, Ustaz, korek hidung batal ke tidak? 10 tahun lah, 40 tahun, 50 tahun kita hidup, kita tanya soalan yang sama. Korek hidung, korek telinga, benda lagi, komo, gosok gigi, benda yang sama. Jadi bolah kan, sudah-sudahlah benda tu kita selesai lama dah kan. Guru kita pun lama dah cerita, jelaskan bahawa tak batal kan. Tapi tak ada lah orang korek telinga dengan batang pensel, habis satu batang pensel tu. Dia hanya sekadar sebelum tulang hidung, lepas tulang hidung memang batal lah kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena ulang kaji. Lepas tu kalau kita tengok balik, Ramadan ini mengajar kita menepati masa kan. Kena adjust lah timing kita. Kalau kita tengok jadual puasa, jadual kalender pun, waktu solat pun kita tengok sekarang ni pukul 6 lebih baru masuk subuh kan. Kemudian maghribnya pun dah lewat lah. Sama juga kalau kita tengok untuk minggu depan, kebanyakannya 5 minit, 4 minit. Buka puasa 7.20, 7.21 kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita yang terkendala kan. Kalau ikutkan 2 minggu lepas ada, tapi kebetulan saya berada di luar kawasan. InsyaAllah malam ini kita habiskan bab main kutu lagi. Okay, sebelum kita masuk tajuk lain, kita tengok bab tersalah main kutu. Kita dah bincang dulu, kutu ni apa benda? Kutu ni adalah satu skim kumpulan manusia yang
dia berpakat-pakat untuk mendahulukan duit. Masing-masing kena keluar duit, jumlah yang sama, pada tempoh yang sama. Dan bila dah kumpul duit tu, akan ada di kalangan ahli kumpulan itu yang boleh menggunakan. Kalau ada 10 orang, collect seorang 100 jadi 1000. Maknanya nanti dalam 10 orang tu, dia akan ada undian, seorang akan boleh guna untuk bulan tu. So kalau kita kata, ini dah bulan 3, kan? Maknanya kita kata, pembayaran dibuat hujung bulan 2 baru ni. Maknanya dalam grup kita dah 2 orang dah dapat. Kan? Dan orang yang dah dapat tu pula, bulan ketiga dia kena bagi duit. Bagi kepada siapa? Bagi kepada ibu kutu. Janganlah terus bagi kepada orang yang nak terima tu. Sebab dia ada sistem dia. Dan kita dah bincang sebelum ini, main kutu ni dibenarkan. Sama ada oleh undang-undang negara dan juga undang-undang syariah. Dari segi muamalat boleh. Dan dikategorikan sebagai hutang. Dalam undang-undang negara, yang tak bolehnya kalau kita buat permainan kutu itu, kumpulan kutu itu, dia buat seperti perniagaan. Collect banyak-banyak, buatlah. Dia sebagai ibu kutu, dia buat ada 10 skim di bawah dia. Yang itu, dan dia kenakan charge. Kan? Siapa nak jadi anak kutu, kena bayar dulu RM100. Dah bayar, baru boleh masuk grup mana yang nak masuk. Lepas tu sebulan RM100. Maknanya yang dia akan dapatlah daripada bayar lah. Seorang, kalau 10 ada 100 orang, 100 kalau bagi RM100 dah berapa? Kan? So, dia dah jadi perniagaan dan itu tak boleh. Kan kita dah bincang. Cuma malam ini, kita sentuh sedikit berkenaan dengan tersalah main kutu. Ada juga skim kutu ini yang tak ikut apa yang sepatutnya. Dia lari daripada kebiasaan. Okey, kita tengok. Yang pertama, ini soalan. Saya seorang suri rumah. Saya menyertai beberapa orang rakan di tempat kerja yang terlibat dalam main kutu. Adakah keuntungan yang saya peroleh nanti dikategorikan sebagai haram? Maknanya dia masuk kutu dengan kawan-kawan jabat dia, lepas tu dia dapat untung. Itu soalan dia. So kita tengok apa jawapannya. Skim yang puan sertai ini agak pelik sedikit kerana skim kutu tidak memberikan keuntungan. Kalau tuan-tuan masuk skim kutu ada untung, maknanya itu bukan skim kutu yang kita nak. Dia dah keluar daripada peraturan kutu. Kalau orang main bola, maknanya dia sepak gol belah sana, gol belah perlawanan game lain. Geng Paya Resok lawan geng Padang Tanjung, Padang A, Padang B, geng Padang Midin lawan Telaga Kudu. Tapi hak striker kita nak jadi sepak bola pergi ke Padang B. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Kan dah di luar kawasan. Okey, sebab dia ada keuntungan. Tuan-tuan, kita dah bincang sebelum ni. Skim kutu ni dia tak mendatangkan keuntungan dari sudut lebihan. Maknanya kalau kita dalam grup kita ni 10 orang, kita kumpul RM100 seorang, maknanya sebulan kita akan dapat 1000 sahaja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Maknanya ngam-ngam. Sebab tu kita kata, walaupun bulan 2 itu nama dia A tadi itu dapat bulan 2. Dia kata, aku tak payah bayarlah ke ibu kutu. RM100 aku punya sebab aku akan dapat juga. Tak. Dia kena bayar dulu kepada ibu kutu. Ibu kutu akan bayar balik kepada dia. Maknanya dia akan sentiasa berhutang. Walaupun bulan 2 tu dia dapat, maknanya dia bayar dulu pada ibu kutu, dia dapat balik RM1000. Dia tak boleh nak kata, tak apalah kak, saya kan bulan ni, saya bayar 9, saya tak bayarlah, nanti saya collect saja, orang lain bayar. Tak. Sebab dia hutang, maknanya kita tak bayar. Biarlah kita bayar dulu. Itu lebih baik. Sebab ibu kutu kena main peranan lah. Walaupun kawan tu dapat bulan tu, minta juga. Biar dia bayar juga. Lepas tu baru kita hantar balik pada dia.
Okay. Dan kalau skim kutu itu memang contohnya ada keuntungan lebih, sepatutnya dapat RM1,000 je, tapi dia boleh dapat RM1,200. Macam mana tuan-tuan? Ada tak berlaku? Ada. Macam mana? Caranya mungkin dia buat side pula. Dia buat benda lain di luar, di tepi. Dia bagi pinjam orang ke, pasuk orang pulang balik. Contoh dia kata, okay, kita punya skim kutu ni 15 hari bulan. Maknanya siapa-siapa yang gaji ujung tu semua tu memang tak boleh. Usahakan juga 15 hari bulan. Sebab nanti 15 hari bulan, dengan duit yang kita bayar, dia akan pinjamkan pada orang lain. Dan orang lain tu pula kena bayar lebih pula. Dia jadi macam halung pula. Jadi syarat dia dengan orang lain tu pula kena bayar sebelum 27 hari bulan. Sebab 29 setiap bulan atau 28 Februari dia akan bayar kepada orang yang nak terima. Jadi lebihan tu ada 200-300. Ada orang buat tuan-tuan. So bila berlaku begitu, lebihan itu apa kategori dia? Yang itu yang kita akan bincangkan hari ini. Sistem kutu hanya memberikan pesertanya hak menggunakan wang itu terlebih dahulu sekiranya giliran kita adalah giliran awal. Masa kita sebut tadi lah, kan, tiba-tiba pula hari itu dia boleh dapat keuntungan. Dia, kerana yang tadi itulah, dia pusingkan duit kita, bagi kat orang lain, orang pinjam dengan riba, dengan lebihan. Jadi bila dah jadi macam tu memang kena lah, kan, tak boleh lah sebab ada lebihan. Hutang itu bila ada lebihan terhadap hutang, maknanya dia jatuh kepada hukum riba. Ada juga tuan-tuan, perempuan sekalian, main kutu emas. Dia main margin harga emas. Kalau kebetulan harga murah bulan tu, kan, contoh sekarang ni berapa harga lebih kurang dalam, kita ambil lah 200.5 lah senang nak kira, kan. Bulan lepas RM245, bulan ni apa 250, makna ada beza RM5. Tapi dia ni, ibu kutu ni dok main satu harga yang sama je. Dia tak kira turun naik harga tu, dia tak kira. Maknanya tuan-tuan, kalau pada ketika emas tu naik, maknanya dia ada margin keuntungan. Dan margin keuntungan itulah yang kononnya akan diserahkan balik kepada anggota kutu. Ataupun ibu kutu tu yang ambil, yang makan. Maknanya sekarang ni dia dah guna duit orang. Kan? Guna duit kita RM1,000, lepas tu dicari barang emas, lepas tu konon dijual lah apa semua, ada untung, konon-konon nak bagi balik kepada ahli kutu. Sebab ahli pun kata, okey juga kan, bagi RM100, sepatutnya kita dapat RM1,000. Tapi dia kerana ibu kutu ni bijak sikit, kan, pakar sikit, boleh main saham ke, kan, skim cepat kaya ke apa ke, dapatlah untung lebih. Jadi bila untung lebih tu, mana kira, kan, itu persoalan yang ditimbulkan. Okay. Namun apabila disebut membabitkan tentang keuntungan, ia bukan sistem kutu walaupun dinamakan sebagai sistem kutu. Maka jika ada unsur keuntungan daripada sistem ini, ia termasuk dalam riba an-nasab, iaitu memberikan sejumlah wang untuk dibayar pada suatu tempoh tertentu beserta tambahan bayaran. Maknanya lebihan pada bila melibatkan hutang, dia adalah riba an-nasab. Maknanya riba lah. So keuntungan yang kita dapat selama ni, kalaulah sebelum ni kita pernah praktikkan benda macam tu, maka tak kena, tak betul, salah, kena bertaubat, kena buat cleansing, sucikan balik keuntungan yang kita dah peroleh tadi tu. Sebab pada dasarnya skim ini kita hanya dapat 100, dapat 1,000 saja, tak lebih, tak kurang. Dan ada juga tuan-tuan yang kadang-kadang kita dapat kurang. Sekarang dia kata ibu kutu ni bijak juga ni. Mu ingat tak bulan 1 hari tu mu bayar, patut semua orang bayar 27 hari bulan. Mu bayar 1 hari bulan 2. Jadi dek kerana lewat mu bayar, aku kena dulukan duit aku, kena bagi ke orang lain, maknanya aku cah kamu.
RM10, 10 riyal sehari. Berapa hari tu? 29, 30, 31, 1. 4 hari. Maknanya 40 dia makan. Kalau dia tak ambil, dia tak suruh bayar lah. Tapi dia potong. Kebetulan nak tu dapat bulan 2. Kan? Dia potong siap-siap 40 riyal daripada nak. Sepatutnya dapat 1000, dia dapat 960. Boleh tak boleh? Tak boleh. Baik nak salah, kurang. Baik ibu kutu pun salah juga. Sebab dia tak boleh. Itu kalau kurang. Sama juga kalau yang dia charge. Walaupun dia kata, kalau tak buat gitu, maknanya naik murah lah. Kan? Ada orang yang akan ambil sambil lewa. Maknanya, patutnya kena bayar 27 bulan. Dia tak buat. Dia bayar kemudian. Macam-macam alasan lah. Tok lelaki dok bagi duit lagi. Anak nak masuk sekolah. Ni anak nak masuk sekolah kan? Hak mana siapa yang ada anak yang nak masuk sekolah, tengok belanja mana. Ni belum cerita pasal bab raya ke ni? Kita belum buka cerita bab perbelanjaan kita dalam bulan Ramadan. Dah cerita lagi. Ini cerita kita nak buka sekolah hari Ahad ni. Tengok. Kasut lah ni. Berapa harga? Hak yang jenama entah kita tak kenal pun. Oi, 45 riyal dah kasut saja. Oh, sepasang tuan. Ni belum baju sekolah, sepasang. Baju seluar stocking, spendal. Apa lagi? Tali pinggang, songkok. Seorang boleh jatuh 100 lebih tau. Seorang, sepasang. Bayang kalau anak 5. Jam ayo. Jadi, kalau ada benda gitu bolehlah. Lambat bayar. Bila lambat bayar, ibu kutu kenakan bayar tambahan. Tak boleh. Tak kira lah duit itu ibu kutu makan ke, atau ibu kata, tak apa. Kita bukan buat benda lain. Cikgi duit-duit yang kita buat ni, kita buat makan-makan. Mana boleh? Duit yang kita kutip atas dasar tak sah, atas perkara riba, mana boleh kita nak main makan-makan? Sebab tu ada orang kata tindakan yang nak ngesahkan ambil rasuah ni. Kan? Ini kadang-kadang kita terlibat dengan mana-mana lah, saya tak nak sebut lah. Biasa-biasa lah kita akan bagi kononnya pada organisasi. Kan? Kita nak buat sesuatu. Contohlah kita kata surah kita ni, kita nak dapat projek. Kan? Nak buat sesuatu lah, nak tambah itu, tambah ini. Jadi kita pun, tak apalah poteh ni ambil lah 1000. Habuan sedekah saya. Dia tak apa. Tapi syaratnya poteh kena beri projek untuk besarkan. Contoh kita nak buat tandah, harga 40,000. Nak buat tandah bakar lagi. Lepas tu siap ada oning apa semua. Macam-macam lah. Habislah 50,000. Tapi bagi ke poteh 1,000. Lepas tu poteh buat kata, aku tak boleh makan ni. Kan? Tak apa kita buat moral je. Nak buat benda iftar nanti. Tak boleh. Sebab benda hasil daripada tak betul, janganlah kita gunakan. Kan? Okey. Kemudian ia adalah penambahan jumlah wang sebagai ganti kepada penambahan masa yang diberikan terhadap pinjaman tersebut. Jelas puan terlibat dalam transaksi yang diharamkan, iaitu riba. Maksudnya menjawab persoalan tadi, kalau ada keuntungan yang diperolehi apabila dia masuk skim kutu tadi tu, maknanya pendapatan itu tidak sah, haram hukumnya, kerana termasuk dalam kategori riba. Okey. Jadi macam mana? Boleh tak kakak tadi ni ambil balik duit dia? Okey. Bolehkah saya menggunakan wang modal saya kembali untuk keperluan harian seperti membeli makan dan minuman? Contoh dia kata tadi, dia dah bagi RM100 sebulan, dan bila time dia tu, dia dapat 1,000. Tapi, kalau sebelum-sebelum ni, dia akan dapatlah 1,300. Ada lebih 300. 300 tu kita kata haram. Jadi dia nak kata, boleh tak yang RM1,000 yang kita clean tadi tu? Boleh tak guna? Jawapan dia kata, boleh. Boleh gunalah, sebab itu wang pokok kita. Modal kita boleh guna. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Baqarah, ayat 279, Allah berfirman, maksudnya, sekiranya kamu bertaubat, maka untukmu wang asal modalmu, maka tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
Maknanya apa-apa pun tuan-tuan, kalaulah contoh kita ni bukan saja pada skim riba, skim kutu ini, kalaulah kita tahu kita masuk dalam aktiviti yang tidak sah, kan, pelaburan tak mana-mana, masuk hari ni dalam tempoh 3 jam dapat, masuk 300, dalam tempoh 3 jam dapat 1000. Dapat tuan-tuan, jangan kata tak dapat kali pertama je. Biasanya penipu ni, scammer ni, memang dia akan bagi. Bukan payah pun tuan-tuan. Tuan-tuan bagi 300, kan? Dia tarik duit kita, dia tarik duit orang lain, dapat. Akan ada mangsa lah. Kalau yang banyak tu, masuk 1000 dapat 300. Tapi orang macam tak percaya dah. Sebab macam, kan, ada yang berhati-hati. Tapi pelik juga kan, masuk 300 boleh dapat 700. Dapat 1000. 700 beza tu. Tapi kalau lah kita kata kita masuk 1000 dapat 300, duit kita juga ada ambil. Maksud bohong lah. Jangan kata lah, ni harga benda 3 jam dapat untung. Ni hak kita yang ada kedai runcit tu. Bila kita boleh kira untung rugi kita? Malam kat kira, kedai tutup pukul 10. Pukul 10:30 baru kita tahu, untung kita hari ni. Pagi tadi pergi dekat kedai benda sembang tu, ambil berah, ambil apa, untung adalah sikit-sikit kan. Tolak-tolak apa semua, dapatlah untung 70 yang. Baru kita tahu tuan-tuan, ini skim apa, masuk 300 terus dapat 1000, 3 jam dia. Saya pun ada juga kadang-kadang saya berani juga duk layan dia orang ni. Dalam tele kan, dalam Facebook ada, letak pula gambar ustaz-ustaz, pelaburan patuh syariah. Kita nak tahu juga saja nak buat modal kan. Nak cerita dengan tuan-tuan balik. Sebab macam alhamdulillah saya ni dilatih untuk mengenal pasti skim-skim ni dulu. Jadi bila kita tengok kan, kita tahu macam mana, kita tanya dia, dari mana, macam mana dapat untung dalam masa 3 jam ni? Dia kata kripto. Nak lebong aku pula kripto ni. Padahal kripto ni kita nak buat dia punya struktur dulu. Undang-undang kripto ni kita buat dulu. Tim kita dulu, kita tahulah, so lebong lah. Kan? Tapi kita layan je lah. Dia kata gini, ni patuh syariah apa semua. Bukan mudah tuan-tuan. Bila kita kata gini-gini, ini forex pula. Lagilah tang mana forex, patuh syariah. Itu tajuk selepas ini. Kan? Jadi benda-benda tu memang kena berhati-hati. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, duit yang kita guna, modal asal kita tu kita boleh ambil dan guna untuk kepentingan kita. Nak makan boleh, nak bawa apa, nak sedekah boleh, apa saja. Tapi kan kalau kita lah pernah lah dulu-dulu kan, kita berkawan dengan kaki ekor kan. Tengok sekali kan, kalau kita pergi bandar, alhamdulillah kita tak tahu tempat kan. Tapi dalam tak ada tu saya rasa ada hak tahi, hak kaki dia tahu kat mana nak main benda ni, nak beli mana dia tahu kan. Tapi masa zaman-zaman kita dulu ni duduk kat luar lah ni, duduk Kuala Lumpur kan, kita tengok kawan kita, kalau hari tu dia jackpot, kena tuan-tuan, beli 10 besar, 10 kecil. Yang 10 kecil, kalau menang dapat apa? 1000. Hak besar dapat berapa? Tak apa, nanti ada orang belajar. Kan? Contoh hari tu dia beli 10 kecil, dapat 1000. Apa dia buat? Dia ajak kita, pergi mana? Pergi makan? Tak. Dia takkan ajak pergi makan. Sebab dia kata, mana boleh makan? Dia cuti, dia kata. Dia pula tahu. Dia bawa pergi mana? Jom kita pergi main bola ke, kita pergi beli mancing ke, set mancing. Kan? Kita pergi benda yang tidak melibatkan makan dan minum. Tengoklah. Puan-puan ni jangan main-main dengan dia ni. Kan? Dia tahu hukum agama. Tapi bila kita kata, dah lah, berhentilah. Tak boleh lah rasa. Ini kita lak-lak. Nasib. Tak salah cuma nasib kan. Kena boleh. Judi tetap judi. Tak kira lah apa cara sekalipun. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita ni ada benda-benda macam tu, masuk pelaburan, masuk judi apa semua tu, kalau kita tahu apa aktiviti itu tidak sah, kita boleh ambil modal kita.
makanlah, gunakanlah. Okey, maksudnya kita sini dia kata ayat ini dengan jelas menyatakan keizinan untuk orang-orang yang bertaubat mendapatkan kembali dan menggunakan wang modal mereka. Manakala kesilapan kesilapan kita yang lampau, minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kiralah kan, hak dah lepas tu lepaslah kan, masa tu kita muda remaja kan, agama tak titik berat, dapat buat kawan tak nano juga macam kita, ingatkan dia boleh bawa kita ke jalan yang lurus. Rupa-rupanya dah sama dia pun ingatlah, aku ingat kamu aling lagi pada aku, rupanya tak apalah lepas-lepas tu kan, minta ampun dia. Allah tak tengok sebesar mana dosa kita, Allah nak tengok kita minta ampun ke tak, itu je. Kalau hujung-hujung tu Allah nak pelihara, tengok mai orang yang kita tahu tentang Islam secara terang-terangan kan, kalau dekat overseas, dekat luar negara tu siap lukis lagi karikatur Nabi, lukis lagi karikatur Allah, hina, hijab Quran, bakar, apa semua. Tapi tiba-tiba Allah nak bagi hidayah, apa berlaku? Dan orang-orang macam ni lah, bila Allah bagi hidayah, mereka ni lah akan menjadi sebaik-baik manusia kan. Yelah, nak cakap apa, umur walaupun 70-80 tapi tiba-tiba dapat hidayah, mati pula lepas tu, clean, kosong. Kita ni syahadah umur berapa? Lahir-lahir keluar rumah, terus dengar azan tinggal kanan, kau masing kiri. Tengok sejauh mana hak kita buat kan. Okey, seterusnya, bagaimana pula dengan keuntungannya? Apa yang perlu saya buat dengan wang tersebut? Kan 1,000 kita dapat, asalnya kita dapat 1,300, 1,000 kita boleh makan sebab itu modal kita. 300 tu nak buat apa? Okey, puan hendaklah menyedekahkan keuntungan tersebut untuk perkara-perkara yang memberi manfaat kepada masyarakat umum atau orang-orang miskin. Walaupun demikian, sedekah hasil haram tidak berpahala dan hanya menjadi satu cara membebaskan diri kita daripada dosa bergulungan dengan riba. Maknanya tuan-tuan, ulama dah gariskan, kalau ada keuntungan tadi tu, hak 300 tadi tu, kita kena sedekah. Sedekah kepada tempat yang memberi manfaat kepada umum atau fakir miskin. Kita dah bincang dulu, kita tak boleh sedekah kepada masjid. Okay? Untuk pembangunan masjid, tak boleh. Untuk pasang aircon, bayar bil elektrik, bagi makan orang buka puasa, yang tu tak boleh. Duit hasil haram tak boleh. Yang boleh kita buat adalah untuk manfaat umum, secara umum. Bina toilet. Kalau pekarangan kita tak letak itu boleh. Tapi kalau untuk yang lain tu tak boleh. Dan kalau kita sedekah, contoh kita ni ialah kebetulan hari tu dapat untung kan, jackpot. Bagi ke poteh, ni duit sedekah saya lah. Poteh harus terima. Poteh tak usah tanya lah, sumber mana kan, dia boleh terima. Tapi tindakan kita bagi duit kepada poteh 300 riyal tadi tu, maksudnya tak ada pahala di situ. Sebab perbuatan itu memang dia hanya menyucikan perbuatan dosa kita yang tadi. Tak ada pahala. Okay? Kalau ada pahala sekalipun, ia adalah pahala kita, niat kita nak sucikan diri kita daripada benda-benda haram. Tapi perbuatan 300 yang kita bagi tadi tu, tak ada pahala pada 300. Maknanya kalau kita kata bulan puasa digandakan 10 kali ganda sehingga 750 kali ganda di bulan puasa. Janganlah pula nanti pakat-pakat ramai-ramai, mana-mana duit riba kita nak sedekahkan ke masjid time bulan puasa. Jangan. Jangan buat, tak reti bahasa lah. Kan, tak ada apa-apa, tak ada nilai. Tapi insyaAllah adanya bila kita ni berniat nak sucikan duit kita. Itu insyaAllah ada. Tapi perbuatan sedekah itu tak ada. Okay. Cara-cara penyucian ini bukan saja untuk hasil-hasil riba, bahkan ia adalah untuk semua penghasilan haram, sama ada riba, judi, pelacuran, rasuah, penipuan, ugutan dan sebagainya. Maknanya apa-apa sumber keuntungan yang kita dapat dari perbuatan yang tidak patut syariah. Kita ugut orang.
kita ni abang kawasan. Ada kedai baru buka, jadi kita ngepek dia. Oh, hati-hati sini banyak orang kacang. Tak kira lah mata-mata kacang ke, hak peronda kacang ke, hak orang kacang ke, ramai. Tapi kalau mu nak selamat, nak bisnes lama sini, aku ada. Bayarlah. 500 bulan je, dia kata. Benda tu tak boleh tuan-tuan. Walaupun kita ni gagah segala mana pun, kita tak boleh ambil kesempatan begitu. Kan? Sebab kita bukan tak ada boleh. Apa, MPKK kita tak boleh buat keselamatan tu. Sampai nak kena ada orang tukang jaga sekali. Jadi tolong orang, tipu orang. Kan? So tak boleh. Maknanya duit-duit macam tu tak boleh digunakan. Kita kena sedekahkan untuk tujuan-tujuan yang untuk maslahat umum. Dia buat apa? Bersih kubur ke apa ke, tak apa. Bukan tujuan ibadah sebab tak ada guna pun. Tapi kalaulah kita ni macam contoh mudir madrasah ke, dia tak perlu tanyalah. Kan? Dia tak perlu, dia terima sajalah. Cuma orang tu tahulah. Kan? Sebab orang macam madrasah apa semua ni, dia boleh terima saja, tak ada masalah pun. Gunalah untuk makan pakai anak-anak tahfiz dia ke, untuk perbelanjaan dia ke, silakan. Tapi kalaulah dia tahu untuk ini adalah wang yang untuk disucikan, kita buat apa penyucian, maknanya mungkinlah dia tak gunalah duit tu untuk makan pakai anak-anak. Kan, dia guna untuk pembesaran, kan, untuk beli alat-alat berkebun. Kalau contoh dia orang ni nak menampung perbelanjaan, dia ada tanah sepik, usahakan tanah sayur, tak apalah, iaitu dibenarkan. Okay. Kemudian bagaimana dengan bayar bil wang riba? Bolehkah saya membelanjakan wang keuntungan tersebut untuk keperluan selain makan minum seperti membayar sewa rumah atau membayar bil telefon dan sebagainya? Keuntungan daripada skim yang Puan seburi itu menjadi haram kerana ia berpunca dari penambahan terhadap peminjaman wang. Ia termasuk dalam hukum pengharaman riba yang jelas. Larangan memakan riba bukan bermaksud pengharaman kepada perbuatan makan sahaja. Sebaliknya, haram menggunakan penghasilan yang haram itu dalam setiap urusan hidup. Maknanya tuan-tuan memang tak boleh lah. Duit haram tak boleh digunakan untuk keperluan hidup kita. Tak bayar bil kereta, bayar duit rumah, sewa rumah, bayar gaji pekerja, benda lagi tak boleh. So, sebabnya tuan-tuan, benda ni kalau kita masih ada, kadang-kadang kan kita fikir kan, kalau kita boleh buat, maknanya KG untung KG, oh tak apa lah, aku nak makan tapi aku bagi motor. Benda tu dia tak akan stop, dia tak akan berhenti. Sebab untuk kita berhentikan sesuatu perkara yang tak baik itu, memang kita kena jihad, kena betul-betul berhenti terus, tak payah terlibat. Kalau dah terlibat juga, contohlah orang kaki judi, dah lama dah berhenti, dah masuk madrasah, dah mengaji sana sini, tapi tiba-tiba hari tu tergerak. Dan masa tu pula tu, memang nak jadi cerita lah, memang menang besar pula. Biasanya dia akan terjerumus balik. Saja-saja teman kawan, teman-teman elok-elok, kena pula nombor dia. Kawan tu dah berapa hari dah tak dapat, dia sekali masuk kena. Itu biasa. Tuan-tuan, kalau tengok kawan-kawan kita kenang balik zaman-zaman jahil kita dulu, itulah dia. Kan? Masa nak cuba-cuba itulah dapat. Kan? Okey, maknanya tetap dikira sebagai makan riba apabila seseorang itu membelanjakan penghasilan riba untuk keperluan dirinya, termasuk membeli buku, kereta, rumah dan sebagainya. Okey, kemudian dah tak boleh nak makan, tak boleh nak sedekah, tak boleh nak bayar bil keperluan hidup. Boleh tak kalau saya dihantar duit riba ni tadi ni, duit yang tak sah ni ke Palestin? Itu persoalan yang seterusnya. Bagaimana jika saya memilih untuk memberi sedekah atau membantu dana,
rakyat Palestin yang ditindas di negara mereka. Tak kira Palestin ke, Rohingya ke, kita hantar di Kemboja ke apa ke, tak kira. Kan? Tapi maknanya kita nak hantar kepada golongan yang ditindas. Kaedah yang diberi oleh ulama ialah wang riba hendaklah dibersihkan seperti dengan menyedekahkan untuk kegunaan masyarakat umum atau orang-orang miskin. Justru masyarakat Palestin adalah masyarakat yang ditindas dan berada dalam kesusahan. Bahkan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan masyarakat awam. Oleh itu, pada pandangan penulis, dana hasil riba boleh digunakan untuk mereka. Walaupun begitu, sebagaimana yang dijelaskan bahawa sedekah itu tidak berpahala kerana pemberiannya adalah hasil daripada aktiviti haram. Maknanya tuan-tuan, kita bolehlah hantar duit kita tu, contoh kita terlibat dengan bank riba, kita tahu ada faedah yang diberikan, salurkanlah kepada tabung-tabung kebajikan tadi tu. Tak payah tengok jauh lah hantar Palestin, hantar kat orang kita. Fakir miskin dia boleh terima. Orang susah, orang tertindas, masyarakat negara yang tertindas boleh terima. Cuma macam kita kata tadi lah, tak ada pahala. Tak ada pahala kita beri duit tu. Yang ada hanya pahala kita nak sucikan diri kita, harta kita daripada perkara haram. Yang itu ada niat kita. Cukup lah. Tak apa lah kan. Dan kita kena stop lah. Jangan pula tiap-tiap tahun tunggu bulan Ramadan, tunggu amil, amil, ini zakat fitrah. Zakat fitrah kita tahun ni naik kan? 10 ya. Kan? RM10 untuk beras biasa. Kalau siapa makan basmati, beras wangi, super tu, bayar 22 ya. Dia ada 2. Tahun lepas kita 7 ya rasanya. Kan? Tak apalah nak buat mana zaman dia dah. Kan? Tapi kalau katakan yang kita cerita ini, kita bagi bantuan pada mereka, kita boleh dibenarkan. Kan? Okey. Salurkan saluran Baitumal pula. Okey, selain daripada hantar Palestin, bagi Baitumal pula. Macam mana? Bolehkah wang tersebut diserahkan kepada Baitumal untuk diagihkan oleh pihak tersebut? Boleh. Puan boleh memberikan kepada tabung Baitumal atau tabung-tabung pengurusan untuk orang-orang miskin yang lain. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua menjauhkan segala perkara-perkara haram dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan rumah tangga, keuangan, pergaulan, bernegara dan sebagainya. Maksudnya tuan-tuan, ada panduan yang harus kita ikut kalau kita berurusan dengan aktiviti yang haram. Bukan tak boleh terus. Kan? Banyak juga tuan-tuan kita tengok, alhamdulillah bila kita dah mengaji, kan, dapat dengan tok guru, lepas tu kita ambil pendekatan biar. Bank kita, dalam bank tu banyak. Kan? Kita tahu, contohlah ada satu bank tu, kita tahu, kita buka ni zaman kita jahil dulu. Dan pada ketika itu, dah tahun 70-an, 80-an ni tak banyak bank Islam lagi. Kan? Kita tak terbuka. Masa tu kita rasa macam, tak apa, boleh je. Kan? Tak, orang kata apa, inisiatif tu kurang. Jadi kita pun lock je. Lock benda tu dia compounded atau kita kata apa, berulang interest dia tu. Asal kita masuk 1,000 je. Tapi dah 20 tahun tuan-tuan, 5,000 ada tau dalam tu. Tapi apa berlaku? Berlaku kita lock dia saja. Lepas tu bila kita mati, jadi saka. Masalah kepada waris kita pula, dia ingat bila peninggalan arwah ayah dia, arwah mak dia tu boleh belaka. Dia pun pakat-pakat bagi harta yang tak sah, riba, harta haram. Kan? Jadi dia kena sucikan. Tak boleh faraid lah. Mana boleh kita nak faraid duit riba? Tak boleh. Walaupun dia berada dalam bank. Maknanya tuan-tuan, siapa yang jadi ketua di situ, abang dia ke, kakak dia ke, kena cari orang yang betul-betul berilmu. Bukan hanya dia tahu pengiraan faraid. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ayah meninggal, mak ada, mak dapat 1/8. Tak ada anak 1/6.
So, jangan sekadar itu. Tengok hasil tu dulu. Ni, KWSP, berapa ramai yang masuk dalam skim yang tidak patuh syariah? KWSP, kalau yang patuh syariah, 5.4% dividen. Patuh syariah, non patuh syariah, yang konvensional 5.5. Tapi kita, rugilah kita 0.1, baik masuk konvensional. Buat apa gitu? Bila sebut Islamik kurang. Bila pergi bank Islamik interest dia tinggi. Kadar pembiayaan dia tinggi. Kita sebut interest lah kan. Kadar dia tinggi. Tapi kita tak tahu. So bila berlaku kematian ayah tu, siapa yang mentadbir, siapa yang jadi ketua, kena tengok akaun ayah ni syariah compliant ke tidak. Kalau tidak, buat pengiraan, pergi cari pakar, cari konsultan, rujuk kat dia. Tak semua orang boleh rujuk, tuan-tuan. Bab faraid, bab kira-kira, bab ekonomi ni jangan main pukul rata. Bertanya, dah ustaz tu kata, betul. Kita tak nafikan ilmu dia, tapi dalam keadaan begini, dia kena berhati-hati. Dia kena tengok, bank ni tak syariah ni. Akaun pun tak syariah. Lepas tu, kita tengok, ada tak dalam slip dia tu, cerita pasal berapa dividen dia, faedah tahunan dia dapat. Tolak tu dulu. Mentang-mentang dalam akaun tu ada 100,000, kelap mata belaka. Sanggup pergi cari orang yang boleh kata, ya, ini mu punya. Kita patutnya memain, tuan-tuan. Kan? Jadi kena berhati betul-betul, betul ke tidak. Kalau kita tahu terlibat dengan riba, keluarkan dulu. Cleansing dulu, sucikan dulu. Lepas tu baru kita bayar hutang. Hutang arwah ayah. Kan? Ada satu kes yang saya dapat ni. Dia ni, ayah dia kebetulan ialah gaji mungkin tak berapa tinggi. Berpakatlah dengan pegawai dia. Di tempat dia bekerja untuk buat pinjaman perumahan, kemudian dibayar, disupport. Sebab yang pegawai ni pun, aku tak embuh nak jadi garantor. Tapi aku boleh support lah, bayar bulan-bulan. Tapi kek rumah ni kita jadi 50-50. Separuh-separuh. Jadi dia orang berdua ni pakatlah. Lama lah, berpuluh tahun lah bayar loan tu. Maknanya Pok Cik ni bayar, pegawai dia pun yang dianggap abang ke adik, maknanya dia rapat lah. Maknanya kawan ni pun sanggup nak bayar. Tapi syarat ni rumah ni dah habis bayar, dia split. Pemilikan separuh-separuh. Mana-mana pihak yang nak ambil kena bayar balik hak dia. Kebetulan Pok Cik ni pula meninggal. Bila meninggal, kalau dia ni ambil skim perlindungan, maknanya takaful atau insurans yang dia ambil tadi tu akan cover semua. Kalau dia buat loan rumah 400,000, dia dah bayar 200,000. Bila dia meninggal, insurans takaful tadi tu akan cover balance 400,000. Maknanya dia akan dapat clear dah. Waris tepuk tangan. Sebab dah dapat rumah sutir, tak perlu bayar apa-apa dah. Jadi dia pun datanglah ke saya. Dia tanya macam mana nak buat ni. Saya ni memang bantu arwah ni dulu. Untuk bayar separuh daripada itu. Kalau sebulan harga 700, 350 saya bayar. 350 dia bayar. Tapi nama tak ada dengan saya. Ini janji mulut. Brotherhood. Adik-beradik. Lain bapak, lain mak ni. Kadang-kadang kita ni, kita rapat dengan bukan adik-beradik kita tau. Betul tak? Cuba tengok balik kawan-kawan. BFF kita lah kata budak-budak BBNU. Kita rapat dengan orang luar. Kawan kita tak tahu nahu. Tapi rapat sungguh. Kawan sekolah, kawan universiti. Rapat sungguh. Adik-beradik kita tak rapat gitu. Jadi, brother ni, pakcik ni tadi pun buat macam tu. Dia kata, Pak Sam, saya buat gini. Tapi tak nak surat. Sebab kita rasa macam percayalah. Kan? Jadi sekarang ni, bila saya pergi kepada anak-anak dia, waris dia, saya kata, saya ada hak saya. Sebab rumah ini RM700 yang dibayar, 350 saya bayar. Macam mana mau bayar? Saya bagi duit kepada ayah kamu.
Dan ayah kamu akan gunakan bayar Dan masa tu tuan-tuan, anak pun terus berubah menjadi pakar undang-undang. Nama rumah ni nama ayah saya. Pakcik tak ada kena mengena dalam rumah ni. Saya tak tahu. So, bila nama ayah saya meninggal, dia jadi saka saya. Saya dengan adik-beradik saya, kita maaf lah pakcik. Pakcik sembang dia. Saya tak nak lagi. So, bila kita jumpa tuan-tuan, isu dia sekarang ni, sebenarnya, anak tadi ni, dia tak boleh buat begitu. Sebab itu adalah hutang arwah ayah dia kepada sahabat baik dia. Maksudnya, pertama, yang kawan kita tadi pun silap juga. Dia tak ada dokumen. Tak ada cerita langsung. Mana surat yang kata, ya, kita kongsi. Aku bayar separuh, mu bayar separuh. Tak ada. Hak ada kepercayaan. Tapi bila dah mati. So, untuk kita nak selesaikan, kita minta juga yang abang tadi ni tunjukkan bukti bila you bagi. Paling tidak adalah bukti yang mengesah kata ini. Jadi setidak-tidaknya tuan-tuan kena bayarlah. Anak tadi ni tak boleh nak kata 100% dia punya. Dia kena bayar hutang tu. Kalau rumah itu dinilai sebagai 400,000, portion pakcik tadi tu ada 200,000. Sama ada mu cari duit lain bayar ke pakcik tu, ataupun mu tebus guna duit mu sendiri. Sebab rumah tuan-tuan, kalau tanah lain cerita. Kan? Tanah kita boleh letak dua nama. Ini dah jadi rumah. Macam mana pula Haji Hamzah boleh pula letak kat situ Cik Mat? Mana? Cik Mat tak ada kena-mengena. Kalau rumah nak letak Haji Hamzah dengan Haji Zainab boleh. Laki bini. Ini nak letak Cik Mat tak boleh. Kan? Undang-undang adalah sekatan-sekatan ke apa ke. Sebab rumah pemilikan itu. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita sebut pada anak-anak dia tak boleh. Ini memang kalau kita tengok betul lah tak ada apa kita kata bertulis ni susah jugalah. Yang abang kita tadi pun terpaksa lah kata terpulang lah kalau awak rasa anak-anak ni rasa pakcik ni membantu apa semua ni, tebus sajalah. Kan? Jadi isu lah. Maknanya tuan-tuan, bab gitu memang jam lah. Orang bukan ustaz dia kata dia pakar muamalat. Orang tak pernah buat faraid, dia pandai buat faraid. Orang tak tahu undang-undang, dia kata dia tahu. Bahaya. Kan? Jadi kena hati-hati. Sebab benda ni bab hutang, bab riba, bab apa wang yang tak patut syariah, haram apa semua ni kita kena clearkan dulu. Jangan. Lepas tu kita tuan-tuan, selagi kita hidup ni kita coverlah ke isteri kita, ke suami kita, anak-anak kita. Ni akaun abah. Okey, ini akaun yang patuh syariah. Abah tak dan lagi ni. Tapi KG kalau jadi apa-apa, mu tengok ni. Berapa persen keuntungan yang dia setiap tahun. Kita ambil satu kira-kira lah. Nak tepat pun kita pun bukan ni juga. Tapi kita ambil satu figure berapa persen dan kita lebihkan. Lebih tak apa. Biar kita lega. Janganlah KG kita kata, hutang kalau duit riba 1,000. Boleh tak bayar 950? Janganlah. Kalau kita tahu duit riba tu 1,000, kita bayarlah 1,500. Tak apalah. Lebih tu tak apa. Kan? Jangan kurang. Jadi sebab itu kita kadang-kadang kita kena tengok balik. Kan? Persoalan-persoalan ni. Sebagai orang tua ni, ayah ibu yang berurusan ni, kena kabarkan anak-anak. Ayah ada hutang ni dekat kedai ni. Berapa bulan nak bayar lagi. Ayah ada ni perabot ni ambil kat kedai ni. Hutang, cara hutang lepas tu kena riba. Mau kena settle lah. Jam tuan-tuan. Sebab tu bab harta ni kadang-kadang kita tengok pada tempat yang kita untung dia. Kan? Pada tempat kita kena bayar. Ada sama juga kadang-kadang ada yang bergaduh bab harta ni jugalah. Dia kata KWSP ada ni. Kadang-kadang gaduh menantu dengan mak mentua. Mak mentua nak juga ni anak aku mati dah ni. KWSP dia ada 700,000 ni. Bagi faraid. Dia tak sedar anak dia tu ada hutang keliling pinggang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang kredit kad, hutang bisnes. Jadi nak buat kena? Duit tadi tu lah. KWSP tu 750 tu. Tolak hutang dulu.
baru bayar. Setengah kita ni aku tak tahu, aku tak kira. Mu bagi dulu. Aku sebagai mak hidup lagi ni aku dapat 1/8%. 1/8. Bayar dulu. Buat kiraan. 1/6. Buat kiraan dulu. Oh, jangan gitu. Clearkan dulu. Kan, hutang badal haji ayah ni lepas ke tidak, buat ke tidak. Okey, hutang selesai dulu. Jangan duk kira hak aku. Ini hak dalam Quran. Janganlah tuan-tuan. Kan? So benda-benda macam tu kena rujuk, kena bincang molek. Banyak yang berlaku ni tak bincang molek. Masing-masing ada pendirian masing-masing. Masing-masing ada pakai rujuk. Aku duk pakai ustaz kat KL. Hak ni pakai ustaz kat Johor. Hak ni pakai ustaz Kapung. Habis kan? Bincang elok-elok. Cari orang tengah, siapa yang boleh selesaikan. Cari. Bayar-bayarlah. Ambil lah daripada harta, apa tu jumlah tu. Mana masalah sangat. Cuma seorang kena keluar lah dulu. Latih peguam buka file, RM5,000, bayar dulu. Tapi KG bayaran itu boleh ditolak daripada harta pusaka. Nak jadi masalah benda. Tapi kalau orang dalam adik-beradik, dalam warga itu ada yang kaya, tak apa. Kita selesaikan cara baik, kita lantik konsultan, faraid. Kita lantik peguam untuk buat. Kos, abang tanggung. Tak apa. Hal lain kita nak rapat. Alhamdulillah. Ada tak orang macam tu? Ada. Kan? Berdoa lah dalam keluarga kita ada orang macam tu. Kan? Itulah lebih kurang tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita bincangkan hari ini kita boleh gunakan sebagai panduan kita. Jangan ada yang berulang lagi lah. Kes-kes yang tak sepatutnya berlaku. Kan? Ada cerita sambung bayar rumah. Sambung bayar kereta kita puas dengar. Sambung bayar rumah. Itu rasanya kita kena cerita lepas raya nantilah. Kan? Masa pun dah lewat. InsyaAllah bulan Ramadan nanti kuliah-kuliah kita semua akan ditangguhkan dan mungkin akan ada tazkirah pendek lah kot kan. Bincang dalam 10-15 minit kan, ulang kaji balik puasa gitulah kan, macam yang lepas-lepas. Jadi insyaAllah kita jumpa balik selepas bulan Ramadan nanti untuk kita habiskan silibus kita ni, dan insyaAllah next kita belajar kita bincang bab forex online. Ni orang muda, orang separuh-separuh kata darah muda ni biasalah dengar ni kan. InsyaAllah kita akan bincangkan bab forex. Jadi itulah tuan-tuan, doalah moga-moga kita panjang umur, sempatlah kita dengan Ramadan ni. Dan kita kena pastikan yang Ramadan ini adalah seolah-olah Ramadan terakhir kita. So kena rebutlah segala peluang yang ada kan, ibadahnya, puasanya, Qurannya, kita buatlah. Kita tak tahu tuan-tuan, macam-macam kan, kawan-kawan kita, adik-beradik, anak buah kita seorang-seorang tinggalkan kita. Kita tak tahu bila. Jadi itulah sedikit tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aku li qauli hadza bi astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.